Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita kali ini. Masih lagi di alam maya. Belum dapat bertemu muka lagi. Saya harap murid-murid tetap tabah dan bersemangatlah untuk mempelajari pelajaran dan mentalaah buku-buku pelajaran ya. Okey, hari ini sebelum kita meneruskan lagi pelajaran kita, marilah sama-sama kita baca doa. Semoga Allah terangkan hati kita untuk kita mempelajari pelajaran hari ini. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okay, hari ini kita akan belajar pelajaran Tauhid tahun 4 yang bertajuk Sifat Mustahil bagi para Rasul. Okay, murid boleh buka buku teks, boleh rujuk dalam buku teks. Okay. Okay, sifat mustahil bagi para Rasul ada 4. Okay, sebelum ni kita dah belajar sifat wajib bagi para Rasul. Ingat lagi tak? Masih ingat ke? Okay, cuba sebut. Apa dia sifat wajib bagi para Rasul? Okay, mari kita sebut sama-sama. Okay, yang pertama, sidik, amanah, tabligh dan fatanah. Apa arti sidik? Sidik artinya benar. Amanah artinya jujur. Tabligh artinya menyampaikan dan fatanah artinya bijaksana. Itu sifat wajib. Kena tahu itu sifat wajib bagi para Rasul ada 4. Okey, iaitu sidik, amanah, tabligh dan fatanah. Okey, hari ini kita akan mempelajari pula sifat mustahil bagi Rasul. Lawan bagi pada sifat wajib tadi. Iaitu yang pertama al-kazib, yang kedua al-khiyanah, yang ketiga al-kitman dan yang keempat al-baladah. Okey. Saya harap awak boleh hafal ya, hafal. Tengok dalam buku teks awak muka surat 40. Muka surat 40. Okey, hafal. Yang pertama al-kazib. Apa maksud al-kazib? Iaitu dusta. Yang kedua al-khiyanah, maksudnya khianat. Yang ketiga al-kitman, maksudnya menyembunyikan, dan al-baladah iaitu bodoh. Inilah sifat mustahil. Mustahil ni tak ada pada Rasul lah. Rasul bukanlah seorang yang pendusta, Rasul bukan seorang yang khianat, Rasul pula bukanlah suka menyembunyikan, dan Rasul juga bukanlah seorang yang bodoh. Ini sifat mustahil bagi para Rasul. Okay, al-kazib. Okay, hari ini kita belajar al-kazib. Okay, al-kazib artinya dusta. Kita tengok sini. Muka surat 41. Al-kazib artinya dusta. Okay. Dusta ialah sifat orang munafik. Itu dia. Dusta ni sifat orang munafik. Okay, orang mukmin dilarang bersifat dengan sifat munafik. Kita sebagai orang Islam tidak boleh bersifat dengan sifat munafik. Yang itu jangan bercakap bohong lah. Jangan berdusta. Berdosa. Okay, para Rasul ialah insan yang maksum. Apa dia erti maksum? Iaitu terpelihara daripada dosa dan maksiat. Kita ni sebagai manusia tidaklah maksum. Sebab banyak sentiasa dan hari-hari melakukan dosa. Sebab itulah kita disarankan untuk setiap hari beristighfar kerana untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Sebab kita ni buat dosa, kadang-kadang dosa yang kita tak tahu. Sebab itulah kita disarankan untuk istighfar setiap hari. Banyak-banyak pun tak apa. Okey, seterusnya para Rasul dia melaksanakan suruhan Allah dan meninggalkan segala yang dilarang. Ini Rasul ni dia apa yang Allah suruh buat dia buat, dan apa yang Allah larang dia tak buat. Okey, itu Rasul. Setiap orang Islam wajib beriman bahawa para Rasul itu telah menunaikan amanah dengan penuh kejujuran dan tidak bersifat dengan al-kazib. Itu adalah para Rasul. Okay. Saya harap awak bacalah al-kazib ni. Baca, hafal al-kazib artinya dusta. Iaitu dusta, kita jangan bercakap dusta lah. Jangan, sebab kita ni sebagai orang Islam, kita tidak boleh bercakap dusta sebab dusta ni hanyalah sifat orang munafik. Jangan jadi orang munafik.
Yang kedua khianat. Khianat apa? Khianah apa arti khianah? Khianah ialah khianat lah, khianat. Itu khianat ialah sifat orang munafik juga. Sifat orang munafik. Okay, orang mukmin dilarang bersifat dengan sifat munafik. Okay, para rasul adalah insan yang amanah. Kita pun kena jadi amanah walaupun tak sehebat rasul lah. Tapi rasul ni adalah seorang yang insan yang amanah dan mustahil untuk melakukan khianat. Itu khianat. Okay. Yang ketiga, kita tengok pula yang ketiga, al-kitman. Okay, al-kitman artinya menyembunyikan. Macam mana ni? Kita tengok. Okay, para rasul wajib bercakap benar walaupun pahit. Itu dia. Para rasul ni dia kena bercakap benar walaupun sebenarnya sangatlah pahit. Rasul tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang benar dan tidak diperintahkan untuk menyampaikannya dan yang diperintahkan untuk menyampaikannya. Ramai rasul yang tersiksa kerana menyampaikan kebenaran. Itu dia. Ramailah rasul-rasul yang tersiksa, yang seperti Nabi Muhammad jugalah kan. Dia kadang-kadang dilontar, diejek. Sebab apa? Dia menyampaikan tentang kebenaran. Okey. Agama Islam mewajibkan setiap umatnya untuk menyatakan sesuatu yang benar. Kita hendaklah bercakap benar, berkata yang benar. Okay. Kita wajib beriman bahawa para rasul telah menyampaikan risalah mereka dan tidak bersifat dengan al-kitman. Itu al-kitman. Apa maksud al-kitman? Menyembunyikan. Ini bukan sifat rasul. Sifat rasul lah al-kitman, menyembunyikan. Dan yang terakhir al-baladah, iaitu bodoh. Okey. Yang pertama, menuntut ilmu wajib atas setiap orang Islam. Sebab itulah kita kena menuntut ilmu agama. Sebab apa? Andainya kita tak belajar ilmu agama nanti, suatu hari nanti kita akan disoal, dituntut oleh Allah di akhirat. Itu yang kita takut. Kita kena belajar. Ni apa yang sahaja ni awak ambil dah manfaat daripada sini. Lepas ni nanti awak dah besar, awak boleh sampaikan pula kepada anak generasi-generasi yang akan datang Okey. Tapi kena belajar bersungguh-sungguh. Okey, menuntut ilmu ni wajib ke atas setiap orang Islam. Untuk mencapai kejayaan hidup, kita hendaklah berilmu. Orang yang berilmu akan dihormati. Orang yang bodoh mudah ditindas dan dipermainkan oleh orang lain. Setiap orang Islam wajib beriman bahawa para rasul itu bijaksana semuanya dan tidak bersifat dengan baladah. Ingat, rasul-rasul ni tidak ada sifat baladah, iaitu rasul ni tidak bodoh. Okey. Ustaz Zahra, awak hafal lah empat sifat mustahil bagi rasul, sifat wajib bagi rasul pun kena hafal. Itu kena hafal semua Okey, sekarang dah tengok pula tanda-tanda orang munafik. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Yang pertama, apa dia? Ini tanda-tanda orang munafik ni. Tolong hafal. Apabila dia berbicara, dia berbohong. Itu dia. Apabila dia berbicara, dia bohong. Ini tanda-tanda orang munafik. Orang munafik. Na'udzubillah, jangan jadikan pada kita Okey, yang kedua, apabila diberi amanah, dia khianat. Apabila diberi amanah, dia khianat. Itu dia. Dan yang ketiga, apabila berjanji, dia mungkiri. Dia. Ini adalah tanda-tanda orang munafik, ada 3. Tolong hafal. Okay. Yang pertama, apabila dia bercakap, dia bohong. Apabila dia beri amanah, dia khianat. Apabila dia berjanji, dia mungkir janji. Itu tanda-tanda orang munafik, ada 3. Kita berdoalah semoga kita dijauhkan daripada sifat-sifat ini semua, sifat-sifat orang munafik. Okey. Okay, sifat harus bagi rasul. Sifat harus. Dia ada 3 sifat wajib bagi rasul, sifat mustahil bagi rasul dan sifat harus bagi rasul. Okay, sifat harus bagi rasul ialah dia bersifat seperti manusia biasa je. Sifat harus ni rasul ni macam kita je. Dia tidak, dan dia bersifat seperti manusia, seperti kita juga. Dan tidaklah mengurangkan kedudukan mereka sebagai rasul. Contohnya, kita makan, kita minum, rasul juga makan, rasul juga minum. Okay, kita beristeri, berkeluarga, rasul juga ada isteri dan ada keluarga. Kita sakit, sihat dan tidur, rasul juga sakit,
sihat, tidur dan merasa gembira dan sedih. Macam tu juga dengan Rasul, dia merasa gembira dan juga sedih. Macam mana Nabi Muhammad dia rasa sedih masa peristiwa Isra Mi'raj tu. Macam mana dia sedih, sebab apa dia sedih? Sebab isteri dia meninggal dunia dan atuknya meninggal dunia. Lalu Jibril datang membawa kabar gembira pada dia untuk bawa dia pergi mengembara, itu Isra Mi'raj, naik berjumpa dengan Allah. Sebab Rasulullah tengah bersedih lah tu. Okey. Itu sifat harus bagi Rasul lah. Sifat harus bagi Rasul, sifat dia seperti kita. Semua seperti kita. Kita makan, dia makan, kita minum, dia minum. Kita ada isteri, ada suami, dia pun ada isteri, ada keluarga semua. Kita sakit, Rasul sakit, sihat dan dan tidur, tidur. Dan dia merasa gembira dan sedih. Okay. Cuma yang satu, para Rasul ni adalah maksum. Kita ni tak maksum. Maksum iaitu apa dah saya cakap tadi, iaitu terpelihara daripada dosa. Kita ni selalu buat dosa. Sebab itulah banyakkan istighfar. Setakat ini saja saudara, awak boleh hafallah sifat mustahil bagi Rasul dan sifat harus bagi Rasul. Okay, di sini saya ada bagi latihan sikit. Awak boleh tulis je dalam buku tulis. Saudara awak tak tengoklah. Awak baca dulu, awak hafal dulu, baru boleh buat yang ni latihan ni, buat dalam buku tulis. Nanti dah settle semua, bolehlah hantar pada saya seperti biasa. Okay, setakat ini saja hari ini untuk hari ini. Okay, semoga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.